بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد، إخوة الإيمان، إخوة في الدين، أعزكم الله وأحبكم في الله. الحمد لله، الحمد لله, ثم الحمد لله. Kita boleh sambung majlis ta'lim kita, alhamdulillah. Ikhwan, kata Ibn Hajar Asqalani, seorang daripada ulama dalam mazhab Syafi'i. Kata Imam Ibn Hajar, di antara tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ni ikhwan, kita memerlukan tanda. Bahasa Arab kata alamat. Alamat, kita kata alamat rumah, orang cakap Arab, orang putih panggil address. Tanda lah, tanda. Alamat, apa dia? Bagi setiap alamat itu, dia merujuk kepada perasaan. Bila ada alamat, pasal itu kita kena ada alamat kepada hub. Hub ni dia perasaan hati. Hub, apa makna hub? Cinta, sayang, kasih. Mawaddah, rahmah, ini semua urusan hati. Ada tak ada, kita bukan tahu. Maka alamat itulah menunjukkan dia wujud ataupun dia tidak wujud. Kerana itu seseorang itu perlu menunjukkan alamat. Alamat adalah penting. Alamat kata seorang itu cinta kepada Nabi. Kata Ibn Hajar Asqalani, seandainya dia disuruh memilih antara kehilangan dunia dan kehilangan kesempatan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan dia pilih? Satu orang itu diberi pilihan, ima awak hilang dunia, kita nak himpun dua benda di satu tempat tak boleh. Dalam hati kita ni, kita nak himpun dua sekali duduk tak boleh. Dua yang berlawanan tak boleh. Awak nak memilih hilang dunia ataupun awak nak memilih kehilangan kesempatan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang awak nak pilih? Kata Imam Ibn Hajar Asqalani, kalau satu orang itu memilih kehilangan dunia daripada kehilangan Nabi, dia merasa lebih berat kehilangan Rasulullah daripada kehilangan nikmat dunia. Orang seperti itu telah masuk dalam hati dia cinta Nabi. Sebaliknya, barang siapa yang tidak demikian, dia lebih memilih hilang Nabi daripada hilang dunia. Artinya dia tidak menunjukkan alamat sayang, dia telah menunjukkan alamat hubbud dunia, dia kasih pada dunia. Kata Ibn Hajar Asqalani, yang demikian itu tidak hanya terbatas pada soal kehilangan, akan tetapi harus wujud dalam bentuk membela sunnah, menegakkan syariat, serta melawan para penentang-penentang. Termasuk di dalamnya adalah menegakkan amal ma'ruf dan nahi munkar. Ikhwan, kita belajar, ima kita belajar, kita faham, ima kita belajar tak faham, Allah yang Maha tahu. Tapi sekarang ni apa dia ikhwan? Apakah alamat yang ada pada diri kita agama itu wujud? Kalau kita belajar ikhwan,
kita tak rasa sedih hilang sesuatu benda di atas nama agama, itu adalah alamat agama tak masuk dalam hati kita. Kita belajar ikhwatul iman, kita rasa sedih kalau ada benda daripada sunnah Rasulullah, daripada agama ni kita tak buat, itu adalah alamat agama dah mula masuk sikit demi sikit dalam hati kita. Ini yang disebut oleh Ibnu Hajar Asqalani, bahawa likulli syai'in, bagi tiap-tiap benda itu ada alamat. Bagi tiap-tiap benda itu ada alamat. Dan alamat benda itu menunjukkan kewujudan benda itu. Macam ni antum tengok meredup satu macam, alamat nak hujan. Takkan redup lagu ni alamat nak panas. Orang kata, oh seronok hari ni sedia baju kering, maknanya kawan tu memang tak cukup tidur betul ya. Alamat lah. Kerana itu ikhwatul iman, perasaan hub dia urusan hati, tetapi alamat dia itu ada. Selalu saya katakan bahawa dalam kamus kita, pasal itu penting kita ada kamus. Perkataan-perkataan Arab ni kita boleh rujuk dalam kamus. Jadi kita orang Melayu tak menguasai bahasa Arab. Hub apa dia? Kita cuba nak faham hub, sayang. Terjemahan Melayu cinta sayang. Kita orang Melayu ni pun bahasa Melayu tak cukup kita kuasai, tambah nak kuasa bahasa Arab. Ni pun UPSR bocor pula lagi kuasa. Itu ya Allah. Itu semua alamat. Itu alamat lah tu. Alamat keamanan, alamat macam-macam. Ikhwan, kita rujuk dalam bahasa Arab hub, dua perkataan aja, ha kecil dengan ba, hub. Atau dia ada sabdu hub. Apa makna hub? Izhar al-mahabbah, menampakkan kecintaan pada sesuatu. Ada mahbub, ada benda yang dicintai, ada benda yang kita cintai. Perasaan itu datang, perasaan cinta, dan perasaan itu melahirkan alamat. Apa dia alamat? Izhar, menampakkan. Dia tak boleh jadi khafif. Jadi kita mengaji tajwid kan, ada izhar, ada ikhfa, ada idgham. Ikhfa ni apa dia? Ikhfa ni antara izhar dan idgham, dia duduk in between. Izhar ni apa dia? Izhar ni nyata, huruf ha, huruf hamzah, huruf alif, ini huruf izhar. Huruf ikhfa dengung dengan tak dengung sama banyak sebunyi. Sebut man, sebut nun mati bertemu ta, ikhfa. Tak tahulah betul tak betul yang banyak pasal. Takat tu je mengenai tajwid pun. Ikhwatul iman, daripada izhar datang alamat. Oh banyak ni dia sayang Nabi, oh banyak ni dia cinta Nabi, banyak ni dia ambil berat. Dia tengok orang tak ikut sunnah Nabi, air mata dia turun. Itu adalah alamat. Banyak mana dia cakap maksiat, banyak mana dia tergoda dengan maksiat, banyak mana dia buat maksiat, itu alamat. Kerana itu Ibnu Hajar Asqalani betul ikhwatul iman, kalau kita disuruh memilih antara hilang nikmat dunia dengan hilang nikmat sunnah, satu orang tu boleh memilih, dan dia mengambil risiko. Bukan dia mau pun, tapi dia sanggup ambil risiko. Aku susah sikit dunia tak apa, tapi aku tak hilang benda yang menyelamatkan aku akhirat. Itu menunjukkan alamat dia dah masuk kepada kemuncak rukun iman. Dia beriman kepada para nabi dan para rasul. Al-Allamah Al-Aini, Al-Aini juga seorang yang menulis kitab syarah kepada hadis Bukhari, Umdatul Qari. Al-Aini menulis Umdatul Qari, juga syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Al-Aini kata apa ikhwatul iman? Dia kata bahawa cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kemahuan untuk mentaati Nabi, meninggalkan seluruh bentuk penentangan terhadap Nabi. Yang demikian itu termasuk di dalam kewajipan-kewajipan agama, kewajipan-kewajipan yang ada dalam Islam.
Satu orang kata dia sayang kat Nabi, dia cinta Nabi. Apa maksud daripada ucapan dia? Dia bersedia, dia telah pun menyediakan pemikiran dia, hati dia untuk mentaati Nabi. Itu makna cinta. Dia bersedia ke arah itu. Dan dia bersedia untuk meninggalkan semua jenis penentangan. Semua jenis penentangan pada Nabi, dia bersedia untuk tinggal. Kan kita dulu kita habaq, masalah kita adalah masalah kuman. K-U-M-A-N, kuman. Apa K? Kita kata. Apa U? Ustaz kata. Apa M? Majority, masyarakat. Apa A? Adat. Apa N? Niat baik. Kuman. Pasal apa tak boleh ikut Nabi? Dalam kitab macam lain. Pasal apa tak boleh ikut Nabi? Lah ustaz tu kata macam tu. Yang kami duk makan roti jala ni pasal ustaz kata makan roti jala sunnah. Tu dia bagi roti jala kemarin. Okay. Saya duk fikir saya apa dia bagi roti jala. Pagi dia bagi kurma saya. Masuk petang kurma sebiji aja. Petang dia bagi roti jala. Oh rupanya di Malaysia ni ada hadis Melayu Nabi makan roti jala. Itu nama dia hadis kepala otak dia. Ikhwatul iman. Karena itu bersedialah kita bersemuka dengan penentangan. Quran kata wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dalam An-Nisa ayat 115. Allah kata siapa saja menentang Rasul setelah datang kepada dia keterangan. Itu tengok Allah maafkan kita tak ikut Nabi apabila tidak datang keterangan. Tak datang keterangan kepada kita ikhwan. Tak datang keterangan kepada kita ikhwan, semayang Nabi macam mana, puasa Nabi macam mana, haji Nabi macam mana, maka takat mana kita duk belajar, buatlah takat tu. Buatlah. Cakap mana kita buat? Tidak ada atas kita ini taklif. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tak akan beratkan kamu atas benda yang kamu tak mampu. Sebelum datang keterangan, ikhwan, setelah datang keterangan, manusia tidak boleh mengikut melainkan apa yang diterangkan kepada dia. Anda tengok dalam Quran Allah cerita ke kita dalam ayat yang selalu kita baca tu, dalam surah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Allah kata tidaklah orang-orang kafir dan ahli kitab dan orang musyrikin, tidaklah orang kafir daripada ahli kitab dan musyrikin munfakin, mereka hidup dalam keadaan orang kata apa dia, tak dapat keyakinan, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampailah datang kepada mereka al-bayyinah, keterangan yang jelas. Dia duduk sembah tokong, dia duduk beribadat dengan syirik, dia pun sendiri buat ibadat tu dalam keadaan munfakin, dia pun sendiri tak ada 100% confident. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampailah datang kepada mereka al-bayyinah. Apa dia al-bayyinah ikhwan? Keterangan. Maka Allah memberi penjelasan. Apabila datang kepada manusia keterangan, hilanglah keraguan-keraguan, datanglah jalan yang sebenar. Agama itu apa ikhwan? Apa itu al-bayyinah? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Ini dia al-bayyinah. Al-Bayyinah adalah Rasul daripada sisi Allah yang membaca kepada mereka lembaran-lembaran yang suci bersih. Fiha kutubun qayyimah. Ini adalah kitab yang penuh dengan kebenaran. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitab
illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Allah kata, pasal apalah ahli kitab ini berpecah, pasal apalah ahli kitab ni bersengketa, berpecah belah, sedangkan telah datang kepada mereka al-bayyinah. Tak pelik ikhwan, orang ni tak kenal agama, sebelum dengar agama tak pelik. Tak pelik. Tapi yang peliknya dia tinggal agama setelah datang agama. Pakcik tu duk makan gula, duk makan tu, duk makan ni, dia kena kecil manis. Tak pelik, gula sedap. Tapi yang pelik, bila doktor bagi tahu kat dia, pakcik kecil manis jangan makan gula, dia balon juga gula. Hak ni pelik. Dulu dia tak tahu, dia balon lah. Dia bagi pulut udang, dia bagi pulut sekaya, dia bagi seri muka, semua jenis pulut. Dia tak tahu kesan, dia tak tahu mudarat. Tak pelik. Tapi doktor bagi ubat dekat dia, bagi ubat kencing manis, bagi insulin, akak kayu semua duk makan juga. Tak tahu dia tak pancang. Ini yang pelik, ikhwan. Manusia tak sembahyang, tak pelik, ikhwan, dia tak tahu agama. Tapi setelah datang agama, setelah datang kewajipan, tahu azab, tahu balasan di hari akhirat, Allahu Akbar. Nabi SAW duduk dengan para sahabat dalam hadis Bukhari, dalam hadis Tirmizi. Nabi kata kepada para sahabat, narukum hadhihi allati tuqiduna, sesungguhnya api yang kamu pakai dalam dunia ni, duk masak, duk tu, duk ni, adalah satu juzuk daripada 79 juzuk api dalam neraka. Sahabat bila dengar, sahabat kata dekat Nabi, qalu kanat lakafiyatun ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau Rasulullah kata api dunia ni macam api neraka, sama, demi Allah, api dunia dah cukup merosakkan kami, membinasakan kami. Bagaimana Rasulullah kata ini hanya satu juzuk, api neraka akan dipanaskan di atas tambahan kepanasan 69. Ikhwan, manusia derhaka kepada Allah sebelum dia dengar benda ni tak pelik, dia tak tahu. Tapi pelik setelah dia dengar. Dalam hadis Muslim, Nabi duduk dengan para sahabat, tiba-tiba tengah duduk mengaji dengan Nabi mungkin. Kata sahabat, tiba-tiba kami dengar satu bunyi wajibah. Bunyi, dung, kata bunyi. Kalau zaman hari ni bunyi macam tu mungkin kita tahulah, orang dah buat projek ke, kan, apa-apa ke. Tapi zaman hari tu, ikhwan, mana ada projek PPRT, mana takkan unta beratus sama unta bunyi macam tu. Dung, kata pakat, diam. Orang putih kata quiet, diam. Nabi kata, hampa tahu tak bunyi apa tu? Nabi sengak. Nabi kata, hampa tahu tak bunyi apa tadi? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang tahu. Nabi kata, aku pun tak tahu bunyi apa, tetapi Allah hantar Jibril kepada aku bagi tahu itu adalah bunyi seketir batu. Itu adalah bunyi seketir batu. Yang ketir batu itu 70 tahun silam dibuang daripada tepi neraka. Batu tu duk terbang melayang 70 tahun. Hari ini cukup 70 tahun. Intaha ila qa'riha, dia jatuh ke dasar neraka. Neraka yang Allah sediakan pada orang ingkar ni, ikhwan, adalah tempat siapa masuk tak keluar dah. Allah pastikan dia tak keluar dah. Allah pastikan dia tak keluar dah. Manusia ni dia derhaka Allah Ta'ala, ikhwan. Dia derhaka macam tu, dia derhaka macam ni. Tak apa, ikhwan, dia boleh derhaka Allah. Tapi bila dia mendengar ayat-ayat Allah, bagaimanalah dia nak sambung penderhakaan dia itu kepada Allah? Tak dengar tak apa, tapi setelah dengar, apa satu ikhwatul iman, kita tak kenal agama, tak apa, buat macam mana pun, kita pergi mayat antum buat bisikin bahasa apa ni, kepala otak kita, ada guna kepala otak kita pergi tengok mayat. Apa manfaat orang ambil bunga campur dengan cenana, lepas tu tabung di tepi-tepi kain kapan?
Antum tengok, untuk apa? Kot bau kikapan tu, bau cendana campur dengan bunga. Bunga tu pula beli kedai Cina. Bunga tu bukan bunga dakak, bunga mati. Gue dengan cendana, bubuh atas kain putih. Cendana tu warna kuning-kuning, bubuh dengan kain putih. Jahanamlah kikapan tu. Untuk apa ya? Bantu mayat, tolong mayat tak ada. Tak ada. Tapi macam mana orang buat? Orang boleh buat. Tadilah kuman tadi. Adat macam tu. Depa buat lagu tu. Tak apalah dulu kita tak tahu. Lah kita tahu ikhwan, tanda kita sayang, kita kena berani tunjuk kebenaran itu. Berani tunjuk kebenaran. Berani. Maksudnya bila jadi sesuatu pada kita, sebelum jadi sesuatu, kita ajak keluarga kita, ayah mati esok ni, ayah tak nak. Anak kita kata pasal apa tak nak, ayah beri penjelasan. Al-bainah itu penjelasan. Al-ilmu, petunjuk itu kita berikan. Jangan buat. Terdidik, jangan buat. Tiba-tiba berlaku mayat dalam rumah tangga kita yang kita mampu urus, kita tegah kemungkaran-kemungkarannya, bercanggah dengan al-bainat, petunjuk daripada Allah, petunjuk daripada Rasul. Satu orang mengaku sayang dengan sunnah, dia sanggup bangun dan menentang segala penentangan dan penentangan itu. Dia sanggup menghentikan penentangan itu. Itu alamat dia sayang. Kalau makin dia kata saya tak mampu lagi, maka artinya dia sedang menutup dia punya alamat kasih sayang. Dia menutup. Saya tak mampu lagi lah Ustaz. Saya sembahyang seorang-seorang saya macam sunnah, tapi kalau saya pergi ramai-ramai saya punah. Saya ikut enta. Nanti yang nak dihisap di hari akhirat amalan enta, bukan amalan saya. Amalan enta yang akan berdiri depan Tuhan. Tuhan akan tanya enta apa yang sampai. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al anhu arba'. Tapak kaki kita di mahsyar tak akan bergerak sampai Allah tanya kita 4 soalan. Di antaranya apa dia? An ilmihi. Ilmu yang sampai di telinga. Kau proses macam mana? Jatuh ke hati macam mana? Apa yang kau buat? Kalau ada arahan daripada agama ini, kita kena ikut si fulan, kena ikut si fulan, kena ikut si fulan, tak larat kita nak ikut. Kalau ada arahan dalam agama ini, kita kena ikut semua ustaz. Semua alim ulama datang, kita kena ikut. Tak terikut kita ikhwan. Atau tak 10 ustaz, 10 jalan punya ada. Tetapi alhamdulillah agama tak main lagu tu ikhwan. Agama main tak mana kita duduk, tak mana kita berada, agama hanya mengarahkan kita ikut hanya satu orang. Tak susah pada kita. Orang itu adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ikhwatul iman, kata Al-Aini, barang siapa ada pada dia tanda-tanda cinta Nabi, hendaklah dia bersyukur banyak-banyak kepada Allah. Syukurlah. Barang siapa dalam hati dia ada tanda. Apa tanda kita cinta Nabi? Al-Aini menyebut yang pertama, sangat berkeinginan untuk bertemu dan bersemuka dan rasa rugi kehilangan sunnah Rasulullah. Ada dalam jiwa kita benda tu. Benda tu hasil daripada kita duk mengaji ni lah. Kita bentuk, kita baca, kita semai. Antum kawan kita ada ikut kuliah ustaz di Pulau Pinang. Anak dia 9 tahun, laki-laki, Salahuddin. 9 tahun. Dia abak ke mak dia 9 tahun. Wallahi saya cerita 9 tahun. 9 tahun dah jadi berapa? Jadi 3 ada anak dia 4, 10 tahun. Sama dengan anak saya yang kecil tu 10 tahun. Salahuddin. Ya. Anak dia balik sekolah, habaq kat mak dia, mak, esok start daripada esok Udin tak mau pergi sekolah, Udin nak berhenti sekolah. Mak dia kata pasal apa? So masa mak dia cerita dengan saya, bila kata Udin tak mau pergi sekolah, saya boleh bayanglah apa budak-budak nak jawab kan. Cikgu pukul kan,
Tapi anak dia jawab, dia duk bawa main kuliah ni, anak dia kata, mak, Udin tak mau pergi sekolah. Udin tak mau pergi sekolah. Pasal apa Udin tak mau pergi sekolah? Udin dah sekolah sampai hari ni dah 4 kali. 4 kali tu kira 4 tahun lah. 4 tahun dah. Sampai hari ni semua cikgu ajak, satu pun tak ada sunnah. Apa jadi ikhwan? Sampai hari ni dia tak sekolah, berhenti sekolah, dia tak mau pergi. Dia datang jumpa ustaz, Udin tak mau pergi sekolah. Udin tak mau pergi sekolah. Habis Udin nak jadi apa? Udin nak pergi Kelantan. Udin nak mengaji sekolah sunnahnya dari Kelantan. Nak pergi Kelantan? Tak tahu lah, sini ada orang Kelantan, tak ada Kelantan, saya tak tahu lah. Tapi inilah kelebihan orang Kelantan. Tapi tak semua orang Kelantan macam tu. Orang Kelantannya gocoh pun ada juga. Dia dengar saya nak hantar anak saya pergi Kelantan tahun depan. Hak darjah 6 tu habis PSA, saya nak hantar pergi Kelantan sambung tahfiz dia. Ustaz, Udin nak ikut Abang Mamat. Udin tak mau sekolah sini. Udin nak. Tak apa, Udin tak boleh cakap orang putih, tak apa. Udin nak hafal Quran, Udin nak belajar sunnah Nabi, dan bila besar Udin nak jadi macam ustaz, sampaikan sunnah Nabi ke orang. 10 tahun umur dia, ikhwan. Tu Garudai. Tu kata hampir belajar apa ni? Tu kata hampir belajar apa ni? Ikhwan, ini pengaruh asuhan. Pengaruh asuh. Ya ikhwan. Di satu sudut budak ni rugilah tak pergi sekolah, tapi di satu sudut apa ada dalam hati budak ni ikhwan? Allah telah campak satu benih kesyukuran di atas mak bapak lah, nak arah benih yang tumbuh kepada anak tu, nak jadi ekstrim ke, nak jadi betul ke? Subhanallah. Sekarang sekolah sementara di Pulau Pinang, duduk mah atas fisat, sementara tunggu bulan 12 nak pergi Kelantan. Antum tengok ikhwan, apa dia dalam jiwa manusia ni ada apa ikhwan? Keinginan untuk bertemu serta menemani Nabi dalam syurga menyebabkan seseorang itu nak buat sesuatu di dunia ni apa yang boleh bawa dia dekat dengan Rasulullah dalam syurga esok. Berat hati berpisah dengan sunnah Nabi. Kalau kata Al-Aini, Al-Alamah Al-Aini kata, kalau ini ada dalam hati kita ikhwan, telah ada satu tanda dalam jiwa kita. Susah ikhwan, susah. Antum mengaji, bila datang hari perkahwinan macam mana? Wanita mengaji tentang sunnah, nanti datang, boleh tak yang kata pengantin tak bersolek? Tell me brother. Antum nak jadi pengantin pertama tak solek? Tak pengantin pun solek. Cakap pengantin apa? Kita nak masuk forum TV pun, ustaz pun kena make up dengan lighting semua, bagi tak cukup lagi, nak tambah cerah lagi, make up, pakai mulut merah. Tu ustaz ni nak cakap apa ikhwan? Tudung yang cantik elok-elok pakai nak disempitkan pada hari perkahwinan. Muka yang cantik Tuhan bagi, penuh dengan nur, penuh dengan kelembutan, nak dibubuh bedak-bedak. Kan kawan tu kata, nanti aku balik aku pakai bedak banyak-banyak baru kau tahu. Susah ikhwan nak mempertahankan. Lah kita boleh bertahan, lah kita boleh mengaji sebanyak-banyaknya, tapi ketika insiden ini berlaku dalam hidup, memilih di antara perjalanan agama dengan perjalanan adat manusia, apa nak buat? Nak buat je lah. Ini zaman pelan moden ikhwan. Culture, western culture bercambah. Anak-anak duk tonton benda tu. Kita jadi bapa kata pada anak, ayah nak hang kahwin elok-elok, pintu-pintu gerbang ni semua tak mau. Hang angkat nikah, lepas tu hang keluar, hampir layan tetamu di kemah. Dia kata, ayah, how dare you? Gamak ayah buat kat, I'm your daughter, saya anak ayah paling bongsu, ni hari kahwin cik ni, nak ada pintu gerbang nak masuk ke tu. Saya kata dah, kita kembali pada ajaran agama.
Kembali pada ajaran agama. Agama suruh angkat nikah, dan setelah angkat nikah agama suruh kita dengar khutbah nikah. Lepas tu agama suruh bagi mahar. Lepas tu agama suruh buat kenduri. Buat kenduri tuan rumah meraihkan para tetamu. Itulah agama. Dah cukup dah. Dah tak selesai. Tak selesai. Sehingga kan tudung yang cantik nak dikecilkan, pakaian yang dah begitu besar daripada tubuh badan nak disempitkan. Apa-apa yang tak pernah dia letak di muka dia, dia nak palit habis tang muka dia. Ikhwatul iman, Allah memuji manusia daripada berbagai penjuru, ikhwan. Berbagai penjuru Allah uji. Hang macam mana? Hang macam mana? Ada orang masuk meminang anak saudara saya, anak kak saya masuk meminang. Habis masuk meminang, dia nak kata Al-Fatihah. Saya kata sudah, pergi melingkup makan bang. Tak ada Fatihah. Nak tunggu Fatihah sembahyang lagi. Itu saya baca doa pendek. Sekejap lagi lepas makan, bahasa orang utara kan, sekejap lagi lepas minta kedarah, baca doa panjang mana pun. Dan tidak ada. Pinang meminang bermakna satu macam bincang-bincang sikit. Habis dekat tu je. Habis, Alhamdulillah, pergi makan. Lepas makan nak melingkup balik ke, nak apa ke, nak tolong basuh pinggan ke, punya pasal. Tak ada dua khatib la ilaha illallah, tak ada. Ikut daripada tunang sampai akad nikah cara sunnah Rasulullah. Nabi kahwin bukan seorang, Nabi kahwin banyak kali nak tunjuk sunnah. Nak tunjuk. Tapi umat tak boleh nak tangkap sunnah Nabi lagi, ikhwan. Dia nak sarung cincin, saya kata no. Nak bagi cincin dia buat main cincin. Kami terima. Korang tapak tangan niru ke nyiru ke? Kami tak ada kan. Korang tapak tangan, tak apalah korang tapak tangan, tapak kaki, bukan kami letak sekali, kami terima cincin tu buat main. Nak surung-surung tak payah surung, tak payah duduk ni semua. Nak suap gula tak payah, tak tengok kencing manis punya berlambak yang ada, nak bagi dia ni kencing manis pula, tak payah. Terima kasih banyak-banyak dan keladi. Cukup dekat tu. Lepas tu jom kita pergi makan. Ikhwan, buat lagu tu pelik ya, memang pelik ikhwan. Tapi siapa nak jadi pelik? Tuba lil ghuraba. Kalau kau pelik itu kerana kau ikut Nabi, kau ikut aku, Nabi kata, hang dengar elok aku nak kata ke hang, tuba, hang orang berbahagia. Kerana terbukti di situ, apa dia terbukti? Orang yang anggap kau pelik adalah orang yang jahil dan tak ada hidayah Tuhan. Kau ketika itu dianggap pelik, itulah pertanda kau di atas kebenaran. Kata Al-Aini, apabila jiwa kita penuh kesiapan untuk mengarahkan jiwa kita, harta kita, pemikiran kita untuk mengangkat dan membela sunnah Nabi, itu pertanda cinta itu dah masuk dalam hati kita. Kita sanggup guna duit kita, ikhwan. Ni anda tengok ada buku kecil ni, tajuk dia 4 Kalimah Agung. Ada baki buku ni, sekejap antum boleh ambil. Boleh ambil. Nak bayar pun boleh, tak bayar pun boleh. Kenapa ikhwan? Ini nama dia pengorbanan. Ini nama dia pengorbanan. Nah. Tapi kalau antum pergi ke Busyra, antum yang kena berkorban. Itu tahap pengorbanan dia tak sama. Tak, kita letak. Siapa rasa nak melihat bacaan-bacaan yang agung daripada Rasulullah, dia boleh ambil. Dan dia boleh tak bayar, dan dia boleh bayar. Dan dia nak bayar berapa? Atas dia. Dia nak bagi 2 kupang ke 3 kupang, atas dia. Ini nama dia infak. Kalau kita kata satu ni RM3, itu nama dia jual beli. Kita tak jual, kita tak beli, kita infak. Orang tak ada duit, itu adalah bahagian awak ambil ya. Orang yang ada duit, dia infak. Mungkin kalau kita pergi beli, harga dia RM3, RM4. Tapi kalau kita infak, mungkin kurang RM3 dan mungkin lebih. Satu orang ambil satu buku ni, dia nak bagi 100, infak hak dia. Infak. Bila satu orang tu ikhwan mai satu tahap yang dia ada, bukan kata duit, bukan kata masa, sampai nyawa dan darah dia, dia sanggup mempertahankan apa yang telah dia siap, dia get ready ikhwan, dia bersedia, maka telah masuklah dalam jiwa dia cinta. Apabila dia mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangan,
Dengan sunnah Nabi ni dia cermat, dia teliti, dia tengok habis-habisan. Tak mana yang dia kena buat, tak mana yang dia kena hindarkan. Telah masuklah dalam hati dia agama, ikhwan. Apabila dia sampai pada peringkat sunnah-sunnah Nabi itu tak lekang daripada diri dia, sedih, muram tengok dia ni. Kalau dia pergi kenuri rumah kak dia ke rumah dia beradik dia, dia tengok ada satu sunnah yang terbenam tak dapat diangkat, dia sedih. Walaupun tubuh badan dia ada di situ, kerana sunnah tak dapat diangkat, dia sedih, ikhwan. Kata Al-Aini, apabila satu orang itu ada tanda-tanda ni semua, syukurlah kepada Allah, syukurlah kepada Allah. Dia susah, ikhwan, dia nak main petanda macam tu, susah. Mohonlah kepada Allah agar cinta itu kekal dan tumbuh subur dalam diri dia. Mohon kepada Allah supaya Allah tetapkan kita. Kan doa Nabi dalam hadis Imam Muslim, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Kita baca, ikhwan, ya Allah, aku minta dekat hang pertunjuk, ya Allah. Antum kita duk mengaji sunnah pun perlu pertunjuk. Ya, ikhwan, perlu lagi. Sebab sunnah ni bukan semayang saja, sunnah adalah hidup. Kita semayang, kita puasa, kita jaga, tak buat benda bid'ah. Lisan kita macam mana lisan kita? Kita ada duit, kita kaya. Berapa orang yang kita belanja dengan duit kita? Berapa orang miskin yang kita tanggung? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u'ul yatim. Kau tak tengokah orang yang mereka mengaku beragama tapi mereka dusta? Berapa banyak mata mereka tengok anak yatim, tapi seorang pun mereka tak pernah tanggung sepinggan nasi anak yatim. Ini orang beragama tapi dusta. Walaupun dia salat letak tangan atas dada. Ramai anak yatim dia tak ambil tahu. Berilah makan kepada anak-anak yatim, berilah makan kepada orang-orang miskin. Macam mana beri makan? Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami bagi ini secara sengap-sengap, tak payah siapa mengenangkan usaha kami dan tak payah siapa kata terima kasih. Liwajhillah, kami buat semata-mata untuk selamat di hadapan Allah. Ikhwatul iman, kita jumpa orang, kita mula bagi salam, Assalamualaikum, sunnah. Kita jumpa orang, kita selisih, ahli bid'ah. Tidak, ikhwan, kita tak buat begitu, ikhwan. Kita mengimpikan, ikhwan, orang-orang yang mempunyai keuangan yang lebih dalam keluarga sunnah ini terkenal sunnah dengan charity yang dia buat di atas based on sunnah. Alhamdulillah, ikhwan, Kotas Guru ni di antara kota-kota yang pelik dalam banyak-banyak kotas. Dia pelik. Itulah dia dapat fatuba lil ghuraba. Itu Nabi yang sebut, ikhwan, bukan saya sebut. Fatuba lil ghuraba, bada al-islamu ala ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan dia dipandang serong, dan pusingan itu akan berlaku balik. Di mana orang tak faham Islam, orang tak belajar, orang tengok serong. Nabi kata bahagialah orang yang dianggap serong dan pelik. Orang bagi zakat, ikhwan, queue open, panggil satu nama, naik atas pentas, flash gambar, flash semua ambil gambar, tengok muka babai, satu asnaf, satu pakir, satu fuqara. Tiba-tiba orang bagi zakat. Orang yang nak bagi zakat itu pergi ketuk pintu rumah orang. Tak pelik lah. Orang kaya pergi ketuk pintu rumah orang miskin, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Buka pintu, orang miskin pula kata, tahun ni kami tak beli kapek. Dia ingat bergali jual kapek. Rupanya kawan tu main nak bagi zakat. Ikhwan, nak cari mana? Ghaniyun mutawaddi' ini, orang kaya yang tawaduk. Kita mengharapkan, ikhwan, di tengah-tengah warga sunnah ini ada orang kaya macam tu, ikhwan. Kita mengharapkan. Kekayaan dia tidak memukau dia, ikhwan. Kekayaan dia tidak menghalang bibir dia untuk mengucap salam pada orang. Kekayaan dia tidak mengubah ayak muka dia. Dia tetap hamba ketika dia miskin, dia tetap hamba ketika dia kaya, ikhwan. Sunnah ada pendidikan ini, ikhwan. Tarbiyah ini ada dalam sunnah. Demikianlah Abdurrahman bin Auf, demikianlah Osman bin Affan, demikianlah sahabat-sahabat Nabi yang kaya.
tidak mengubah keadaan mereka ikhwatul iman. Di tengah-tengah orang sunnah ni ada orang bijak pandai ya kawan, cerdik. Tapi dia tak pernah menghina orang bodoh. Tak pernah dia hina orang bodoh. Bahkan cerdik dia tu, Quran kata bila dia jumpa orang-orang hak duk cakap pandai tak tentu hala, dia kata dekat depa, qalu salaman salama, sudahlah layan hampa ni bodoh aku. Dia pergi ke lain. Tanda orang cerdik. Kata Al-Aini, barang siapa kehilangan sebahagian atau keseluruhan rasa cinta, barang siapa ni ikhwan dia hilang rasa nak tonjol, dia duk mengaji, dia tahu semua, tapi Allah tak anugerahkan rasa nak tunjuk kebenaran. Dia mengaji macam mana pun, dia lalu semua tempat macam biasa je. Sampai orang kita bahasa adat kita cakap, kita kata nak kata dia sunnah pun tak berani, nak kata dia ahli bid'ah pun tak berani. Belah sana pun dia meredah, belah sini pun dia masuk mai. Tak mana ada majlis tarikat, muka dia ada. Tak mana duk mengaji kitab sunnah pun muka dia ada. Dia ni berapa muka punya duk ada. Artinya bid'ah yang lalu tidak membimbangkan dia, sunnah yang datang tidak membawa dia syukur kepada Allah. Kalau macam tu bermakna Allah dah cabut daripada hati dia, maka hendaklah cepat-cepat dia menghisap diri dia sebelum dia dihisap di hadapan Allah ketika dia tak mampu buat pembetulan. Cepat-cepat dia kena muhasabah. Ada benda tak kena ikhwan, ada benda tak kena. Ada benda tak kena. Ikhwan, Allah puji Nabi Muhammad dalam Quran ni, tak tahu nak cakap lah. Allah angkat martabat Muhammad. Kita kahwin, kita ada bini, kita ada suami di rumah. Antum bayang, bila jadi hal rumah tangga sikit, bukan banyak mana, sikit je. Kadang-kadang isteri kata, ustaz saya kahwin dengan dia dah 15 tahun, sekali dia tak pernah puji saya. Kita kata di mulut kita, awak aku menikah dengan hang, aku tak puji dengan hang. Kalau aku tak puji hang, awak makna dia aku tak sayang hang. Bini kita buat ayam golek, ayam terlentang, ayam terkangkang, semua dia buat masak bagi kita makan. Sekali kita makan tak pernah kata apa, duk makan sengap macam Mr. Bean lagu tu ya. Sengap apa dah. Kok nak kata sedap ke? Sedap abang lah sedap. Pandai bini abang masak lah. Dok, dia sampai dia makan tulang habis letak sepinggan lagu tu ya, basuh tangan. Bini duk melengong. Bila? Say something. Dia baca tahu. Berapa? 15 tahun. Bini dia kata aku menikah dengan pokok betik lagi bagus, bisu terus. Kalau suami dia tanya balik ke dia, ni aku nak tanya hang, awak penting ke aku puji hang ni? Agak-agak orang perempuan nak jawab apa? Kalau saya jadi orang perempuan lah, kalau jadilah kan, laki puji kita ni ya Allah kan, satu anugerah. Suami isteri kita cantik, tak tahu kita tak dapat bayang, kita tak perasan kecantikan dia, orang lain perasan. Penduduk biasa, dia make up pun kita tak kata apa, dia tak make up pun kita tak kata apa, dia pun bedak sejuk tompok lagu tu pun kita tak kata apa, dia pakai labu kondok periayak semua dia buat atas kepala dia pun kita tak kata apa. Orang lain itulah abang kat kita, segok bini hang. Antum nak masukkan laki ni dalam spesies jenis planet mana mai? Laki ni ada masalah, mata dia rabun. Antum, Allah puji Nabi Muhammad begitu punya pujian sampai Allah tolak kesemuanya. Allah puji Nabi, Allah angkat melambung, tiba-tiba pujian Allah tak memukau mata kita ikhwan. Ada masalah jiwa kita ikhwan. Jiwa kita ada problem. Ada masalah. Macam tu punya Allah angkat. Allah tarik perhatian kita. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Tak menarik perhatian kita untuk ikut Nabi. Tok Syekh, Tok Wali yang tak ada satu makhluk pergi selawat dengan dia, tiba-tiba jadi pujaan kita. Antum boleh bayang, walaupun lubang hidungmu
Walaupun rupa tak aku kenali, saja saya tu lah. Saja saya buat lupa. Antum tengok antum. Siapa terkenal sekarang? Yang terkenal makam Habib Noh. Siapa orangnya hebat? Habib Noh. Siapa dia keramat? Habib Noh. Siapa dia manusia hebat? Wali Songo. Siapa dia manusia yang terkenal warak begitu begini? Syazili. Siapa dia? Qadari. Siapa dia? Naqsyabandi. Siapa mereka ni? Mereka ni umat Muhammad. Muhammad mana Muhammad? Nabi mana? Nabi dia mati ada di Madinah. Titik cerita dekat tu. Siapa ni? Apa masalah ni? Jiwa kita ada problem. Hidayah Allah Ta'ala. Kata Al-Aini, pada satu hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dan tidak ada satu pun yang samak di hadapan Allah, sekali-kali jangan berusaha menipu Allah tak dan orang-orang yang beriman, kerana sesungguhnya orang yang berusaha untuk melakukan penipuan terhadap Allah dan orang-orang yang beriman, maka tidaklah dia menipu kecuali dirinya sendiri. Ikhwatul iman, kita nak tipu Tuhan ni dengan uniform apa ikhwan? Dengan uniform jubah, serban, tasbih. Itukah kita punya uniform sayang Nabi? Oh tidak ikhwan. Tidak. Apa uniform? Apa uniform betul sayang Nabi? Ittiba', mengikuti. Ya ikhwatul iman, ikhwan, sunnah dibahagi kepada dua jenis. Satu sunnah bernilai ibadah yang kita ikut dengan wajib. Satu sunnah bersifat apa dia? Bersifat kehidupan Nabi. Nabi pakai jubah, Nabi pakai serban, Nabi makan buah kurma, Nabi minum air zam-zam. Kalau ada kismis, Nabi makan kismis. Ada buah delima, Nabi makan buah delima. Kalau tak ada, Nabi sengap. Kan? Nabi makan buah kurma. Ini adalah hissi, benda yang bersifat kehidupan Nabi yang nyata. Adapun semayang, semayang adalah ibadah. Kena semayang macam Nabi. Haji, kena haji macam Nabi. Baju, tidak ada riwayat pakai jubah macam aku pakai. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi ikhwatul iman, satu orang bila dia cinta satu orang, apa yang ada pada orang dia cinta, dia cuba nak wujud pada diri dia. Dia cuba nak wujud pada diri dia. Dia tengok Nabi pakai seluar singkat, tidak isbal, dia nak cuba ke arah itu. Walaupun tak dapat, dia cuba, dia nak asah diri dia ke situ. Dia akan cuba buat. Pasal apa ikhwan? Satu, masalah cinta. Yang kedua, masalah apa? Masalah orang ni bukan orang biasa. Nanti kita baca dalam kitab-kitab hadis, man kazzaba alayya muta'ammidan falatabawa maq'adahu minan nar. Bohong pada Nabi masuk neraka. Ulama kata sekecil-kecil bohong pada Nabi adalah mengaku mimpi Nabi sedangkan dia tak mimpi Nabi. Dia tetap masuk neraka. Itu sekecil-kecil bohong. Pasal apa? Orang kata mungkin apa? Fenomena yang ada ni semua ni, fenomena mimpi. Baru ni kita baca apa perkataan Imam Az-Zahabi melihat kepada video klip yang Ustaz Amar hantar kat saya tu. Saya baca ada syekh duk mengajar, duk belajar. Dia ni sebelum jadi syekh dia pelajar lah. Jadi guru dia duk kata hang ni bodoh, ajak kaldir pun dapat, ajak hang tak dapat lagi. Memang dia bodoh sungguh. Sungguh tak dapat, duduk paling depan tapi tak dapat. Satu hari habis mengaji semua dia sedih. Dia dibodohkan oleh guru dia dalam majlis. Maka lepas dia mengajar, dia belajar habis, mai satu orang kata, jom kita pergi satu tempat. Dia pula kata ke orang tu, kawan tu panggil dia 3 kali, jom. Dia marah kawan tu. Dia kata, aku ingat aku bodoh, lagi bodoh daripada aku pun ada. Hang tahu tak masalah aku mengaji tak dapat-dapat? Tak tahu hang ajak aku pergi sana pergi sini, apa punya bodoh orang ni. Dia marah kawan tu.
Kawan tu kata kat dia, ini yang cerita ni Maulana Habibuna, yang cerita ni sarjana Maulana, aku dah kenal yang cerita ni. Kau orang biasa cerita, orang Habib-Habib keluar dalam YouTube, semua dunia boleh tengok, pengaruh besar. Kawan tu kata, aku panggil hang 3 kali ni bukan pasal apa, sebab di ujung sana Rasulullah nak jumpa dengan hang. Ini bukan zaman sahabat ya kawan, ini zaman kita ni. Ini cerita zaman kita ni, zaman milenium ni, zaman yang Rasulullah dah wafat. Tiba-tiba Rasulullah main duduk bawah pokok nak jumpa syekh bodoh ni. Kawan tu pun heret, kawan tu dengar Rasulullah, tengok jumpa Rasulullah. Rasulullah kata ke dia, awak hang ni pasal apa mengaji tak dapat-dapat? Dia abang dia mengaji susah dapat. Nabi kata nganga, dia pun nganga, Nabi ludah masuk dalam mulut dia. Nabi kita pergi sambung mengaji, dia pun pergi sambung mengaji. Dia duduk aja majlis, tiba-tiba syekh dia yang duk kata dia bodoh tu mengajar, dia boleh betulkan syekh tu balik, sampai syekh tu terkejut. Kata ustaz yang cerita tu, berdasarkan riwayat ini terbuktilah kita boleh jumpa Nabi sekarang ni. Nabi boleh main majlis kita, Nabi boleh main kotas guru ni. Tak tahulah dia nak Air Asia ke, Nabi naik Mars ke, tak tahulah. Kita baca apa perkataan Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alam An-Nubala. Kata Imam Az-Zahabi, sesiapa mendakwa Nabi boleh nyata ke alam ini, ketahuilah dialah Dajjal. Dialah Dajjal. Antum tengok penyelewengan sebegitu dahsyat, dan orang semua terima di atas nama agama. Pasal itu dulu kita katakan, ikhwan, jangan duk berselawat bangkit berdiri. Untuk apa? Dulu kita kata Allah, mereka ni nak berdiri pun tak boleh, kita hormat dekat Nabi. Allahu Akbar. Allah mengarahkan mukmin selawat kepada ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Allah kata mukmin selawat dekat Nabi. Allah hanya arah selawat, Allah tak arah position kita macam mana, bangkit kah, duduk kah. Hang sendirilah tahu nilai selawat yang terhormat hang nak bagi kat Nabi hang. Sambil duk tengok asro, duk tengok bola, tidur, duk makan kacang ni, gol Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, gol Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tu kan nilai selawat hang, tu kan nilai selawat. Sambil duk basuh perut ikan, basuh beras nak masak, Allahumma salli ala Muhammad, Allah, tu kan nilai selawat. Ataupun nilai selawat ni tak mana. Kita bangkit tengah malam, kita duduk, kita kata Allahumma, ya Allah, salli ala Muhammad, bagilah kebaikan yang banyak pada Nabi Muhammad. Ayat mata kita turun, mengenangkan perjalanan dia hidup bawa agama mereka kita. Nabi sebut dalam hadis Bukhari Muslim, siapa yang selawat lagu ni sekali, Allah bagi kat dia 10. Karena tu ikhwatul iman, jangan menipu Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yukhadi'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka tidak menipu melainkan menipu diri mereka sendiri. Karena itu ikhwatul iman, ittiba' itu adalah alamat kita sayang Nabi. Quran sebut begitu jelas kepada kita tentang kalimah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nescaya kamu akan dicintai oleh Allah, kamu akan diampun dosanya oleh Allah. Antum tengok selangkah kita ikut Nabi, Allah ampun dosa kita, Allah ampun dosa kita ikhwan. Selangkah kita jauh dengan Nabi, kita akan tanggung bebanan hidup. Karena itu tidak ada tempat dalam ruang dunia ini melainkan ada tuntutan kepada kita selama hidup ini, masa yang berjalan, mengenal Nabi kita ini ikhwan. Sirah dia, Allahu Akbar, terlalu besar ikhwan, terlalu besar sirah dia. Kenailah Nabi dengan sirah-sirah yang benar, bukan dengan sirah-sirah yang palsu. Kenai Nabi dengan sirah-sirah yang benar, bukan dengan sirah-sirah yang palsu. Kenai Nabi dengan hadis-hadis yang benar, bukan dengan hadis-hadis yang palsu. Kenai Nabi dengan sunnah-sunnah yang sahih, bukan dengan sunnah-sunnah yang lemah.
Bila kita kenal Nabi dalam keadaan sembrono, ikhwan, nanti mai satu tahap kita nak susun balik perjalanan sunnah ni jadi satu leceh, ikhwan. Jadi satu masalah. Kita baca hadis, janji hadis kita baca. Janji hadis kita baca. Kita tak melalui sistem pelajaran yang mana sahih, yang mana dhaif, yang mana palsu. Kita tak lalui benda tu. Kita kumpul semua hadis, kita tangkap muat. Mai satu masa bila kita beritahu tuan hadis yang tuan baca tu tak betul. Dia mula ada masalah. Aku baca hadis orang kata tak betul. Pasal sistem dia tangkap muat. Pasal itu Muhammad bin Sirin kata apa dia? Inna hadzal ilma dinun fanzuru ila amman ta'khudhu dinakum. Inilah ilmu ini. Kita duk mengaji siang malam pagi petang, ilmu hadis ini adalah agama. Fanzuru, tengoklah, renung tengok, amman ta'khudhu dinakum, dari siapa kamu nak ambil agama kamu. Kita nak ambil agama ni daripada siapa, ikhwan? Tengok, Allah mengarahkan kepada kita bersih itu, suci. Agama Allah Ta'ala ni suci, iaitu Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Rasul daripada sisi Allah, ikhwatul iman, membaca lembaran yang suci bersih. Ini amanah Allah kepada kita, ikhwatul iman, yang kita kena buat, yang kita kena pegang, ikhwan, yang kita kena ambil. Ikhwan, kita baca sikit buku kita ni. Kita hari itu kita berhenti pada iman kepada kitab-kitab Allah. Allah bagi kat Nabi ni, ikhwan, satu benda kita panggil apa? Benda yang Allah bagi kat Nabi ni, Nabi bercakap pendek, Nabi bercakap singkat, tetapi dia mengandungi makna yang jelas. Jawami'ul kalim, Jawami' al-kalim. Kalimah Nabi itu, dia boleh menghimpunkan semua makna dengan satu perkataan. Itu tanda dia seorang Nabi, itu tanda dia seorang Rasul. Manakala kita tak ada, ikhwan. Pasal itu duk kena buat kuliah sampai 2 jam. Bukan saja nak buat kerja 2 jam, tapi nak bagi penjelasan. Duk cakap Melayu pun tak faham, cuba cakap orang putih, pokoknya tak faham nak cakap apa. Satu masa kita akan buat kuliah bahasa isyarat, tak ada cakapnya, semua pakai bahasa isyarat. Allah bagi kat Nabi dia, Allah bagi kat Nabi dia cakap orang faham. Pasal tu orang yang tak faham, macam munafik, macam musyrikin, mereka ini, ikhwan, bukan kata tak faham, dia faham, tapi dia mengambil keputusan kerah kepala. Innal insana li rabbih lakanud. Manusia dengan Tuhan dia ada kerah kepala, dan dia akan jadi saksi sendiri untuk diri dia di atas tindakan yang dia buat. Dia akan jadi saksi. Nabi cerita pasal malaikat, Nabi cerita pasal Quran, Nabi cerita pasal hari akhirat, semua orang tahu. Antum tahu orang Mekah ni, depa mai dekat Nabi, Nabi menerangkan kepada mereka tentang makna iman, tentang makna Islam. Nabi terang kepada mereka satu persatu. Tak ada benda yang ikhwatul iman yang Nabi terang kepada mereka dalam keadaan sama. Tak ada. Yang bercakap itu adalah lidah Nabi, yang memberi penjelasan itu adalah Nabi sendiri. Dan Nabi menggunakan bahasa yang mereka cakap hari-hari. Tapi ikhwatul iman, Quran cerita kepada kita, ikhwatul iman, mereka ni, sebahagian daripada mereka ni, ikhwan, adalah orang-orang yang tidak mengikut apa yang disampaikan oleh Nabi kepada mereka. Mereka tak ikut.
Di antara benda ikhwatul iman, ketika Nabi menyampaikan dakwah ilahi, dia bertanya dekat Nabi, adakah Muhammad Tuhan-Tuhan yang banyak ini akan kita jadikan dia satu? Pasal apa ikhwan? Pasal Nabi menerangkan kepada mereka tentang makna tauhidul ibadah. Hanya kepada Allah kita beribadah. Apa benda yang kita kata dia ibadah hanya untuk Allah? Dia pun mai kata dekat Nabi, Muhammad, Tuhan-Tuhan yang banyak ni semua ni kita nak jadikan dia satu. Satu yang duk ada banyak dia pun tak larat nak sembah. Tiba-tiba hang suruh tinggal ni, hang suruh sembah Tuhan yang satu. Dia payah memikir, kawan. Tetapi mereka tahu seruan Nabi itu benar. Dia tahu seruan Nabi itu benar, tapi dia tak boleh buat keputusan. Dia rasa otak dia bercelaru, berceramuk dia rasa otak dia. Adakah kita nak jadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ni semua sebagai Tuhan yang satu? Nabi terang ayat Allah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi terang, dia faham ya kawan. Tapi dia pening kepala. Satu no, tak boleh sembah banyak. Macam sebahagian macam sebahagian kita ikhwan, hidup mengaji dia pening. Apa yang buat dia pening, dialah sendiri tahu. Oh, dia kata tak leh lagu tu no. Kita punya duk terang ni ayat liak sampai habis, minum pula ayat, habis pula ayat liak, minum pula ayat. Terang kat dia. Cuma halkum tak jatuh di lantai. Dia jawab lagu tu selambar je dia. Oh, tak leh. Koklah dia nak ada kesedaran, dia tak mau buat pasal Nabi tak buat. Oh, dia tanya, oh tak leh. Mana ikhwan kita nak memilih bahasa-bahasa, kita nak fahamkan orang. Ikhwan, ini daripada kita tinggal pelajaran kita hari itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di hari akhirat. Di sisi Allah ikhwan, di sisi Allah ni ada benda yang lain. Allah mencipta manusia, Allah mencipta alam ini, Allah mencipta sengsara, Allah mencipta bahagia, dan Allah mengatur jalan. Sengsara ada jalan dia, bahagia ada jalan dia. Maka ketika Allah menciptakan Al-Quran turun kepada manusia, maka Allah menyatakan ini jalan kebahagiaan, ini jalan keamanan, ini jalan kedamaian, ini jalan pasrah, ini jalan tawakal, ini jalan penghambaan, ini jalan ubudiyah, ini jalan sebagai tanda kita mengesahkan Allah. Apa dia? Allah turunkan pedoman hidup, hak nama dia kitab Allah, membimbing manusia. Bila kita belajar ikhwan, dua benda. Pertama, Allah mulakan dengan alif lam mim. Kesemua kita sepakat hanya Allah mengetahui makna dia. Setelah selesai ayat yang tak dapat kita faham, dia masuk kepada ayat yang dapat kita faham. Zalikal kitabu la raiba fi. Ini dia kitab, jangan ada sedikit ragu pada kamu. Dia lalui dengan ayat tak boleh faham, dia masuk pada ayat yang boleh difaham. Kenapa Allah susun demikian? Hanya Allah Maha mengetahui. Tapi hikmat dia, pelajarannya kita belajar. Apa dia ikhwan? Ada benda yang kita tak boleh faham. Hanya dengan kita mentaati Allah, kita dapat memahami perkara itu ikhwan. Cerita bahagia, cerita senang, cerita susah, tak tahu ikhwan, tak boleh nak cari tak mana. Kalau bahagia ni duduk di satu penjuru dunia, nescaya pada bahagian itu akan dipenuhi orang nak pergi cari kebahagiaan. Tapi dunia tak ada kawasan yang dunia iktiraf ini kawasan bahagia, yang ramai orang berduyun-duyun pergi ke sana. Tak ada ya kawan. Kalau bahagia itu ada pada duit, kita tak akan dengar cerita orang kaya bunuh diri, tak akan dengar cerita ya kawan. Kalau bahagia ada pada cantik, kita tak akan dengar orang cantik-cantik ni jadi gila.
tapi dia adalah ciptaan Tuhan dan anugerah Tuhan. Quran banyak menyatakan kepada kita, dengan kita ikut Nabi ni, la'allakum tuflihun. Kita dengar dalam azan, kita dengar hayya 'alal falah. Daripada mana datangnya falah? Falah duduk di ujung. Perjalanan kepada falah apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwan, kalau bahagia ni dengan makna kata kita duduk renyih seorang-seorang macam kerang busuk, ramai orang bahagia. Kalau bahagia tu dengan makna kata kita sebut sesuatu, alhamdulillah lah ni saya bahagia, semua orang bahagia, semua orang dah cakap dah bahasa tu. Tapi bahagia seperti kata Imam Ibn Qayyim, dapat aku lihat pada wajah Ibn Taymiyah, dia ditangkap dan dia nak digantung dalam syurga. Hari-hari aku masuk tengok dia di dalam penjara, wajah yang ayat muka dia yang dia pamerkan kepada aku, ayat muka seorang hamba yang bahagia dengan takdir Tuhannya. Macam mana kita nak dapat benda tu, ikhwan? Gelabah, keluh kesah ni sifat manusia. Tetapi Allah janji di dalam ayat dia, siapa-siapa yang melakukan amal salih, man amila salihan min dhakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa-siapa daripada laki-laki dan perempuan buat amal salih, Allah kata kepastian aku beri pada dia kehidupan yang baik. Mungkin dia tak baik dalam bentuk kata benda, kita tengok rumah dia sempit, kereta dia tak mahal sangat, orang pulau dia. Tapi tahukah kita macam mana damainya hidup dia lah ni? Dalam hati dia yang paling dalam tu Allah campak rasa puas, rasa lega. Dia boleh rokok dan sujud pada Allah dengan cara sunnah Nabi. Betapa luasnya jiwa dia, lebih luas daripada rumah orang besar-besar. Demi Allah, ikhwan, yang Allah janji itu Allah akan campak. Allah akan campak. Allah pasti akan campak, ikhwan. Macam Allah janji dalam Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tanda kebesaran Allah dapat kamu tengok pada laki-laki dan perempuan. Orang laki-laki dengan orang perempuan ni dari segi bentuk kejadian tak sama, perasaan tak sama, semua tak sama. Tapi bagaimana boleh ada satu perasaan yang sama? Hang sayang aku, aku sayang hang. Macam mana boleh ada? Allah kata kebesaran Allah. Patut-patut laki-laki tengok laki-laki lah dia sayang. Pasal we are the same. Perempuan sayang perempuan. Orang kata kaum Hawa dengan kaum Adam. Kata ni kaum Hawa, ni kaum Adam. Tak ada kaum Hawa. Allah panggil kullu bani Adam. Hampa semua main daripada Tok Adam. Jadi tak payah cipta kaum Hawa. Nama Hawa tak apa, kaum Hawa tak ada. Disebut juga kaum Hawa baru nampak teriak dah. Kita daripada mana? Kita daripada Adam. Quran kata ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Wahai bani Adam, jangan kamu sembah syaitan. Ikhwatul iman, Allah kata wa min ayatihi, tanda kebesaran Allah. Dua orang yang tak sama kejadian, tak sama dia punya fisik dia, tapi Allah bagi perasaan mereka sama. Litaskunu ilaiha, Allah akan bagi kecenderungan hati. Allah campak rahmah, Allah campak kasih sayang. Demi Allah, ya puan. Ayat ini kita jadikan dalil apa dia? Dalil kepada hukum pernikahan. Mana-mana laki-laki dia berkenan kat satu perempuan, dia nak pada perempuan tu, agama kata dia akan capai kebahagiaan hidup perempuan tu dengan kahwin. Kalau ada orang yang bagi tahu pada kita kami bahagia, tapi sampai lah tak kahwin lagi, kita kata demi Allah dia tak akan bahagia. Tengok kami lang kahwin pergi sekali, tengok kami selama 3 tahun kami duduk sekali tak pernah berkelahi, kita kata tak, kamu tak akan bahagia. Jauh dalam hati perut dan pemikiran dia Allah bagi satu balak gundah gulana. Tengok mereka tu duduk berkelahi, baru dapat anak 3 berkelahi ke debu nampak macam nak bercerai, sampai lah tak cerai. Tengok-tengok beranak seorang pula dah. Ikhwan, berkelahi takkan, ikhwan. Kita kata demi Allah mereka bahagia.
Kenapa? Lah berkelahi lagu tu bahagia lagu mana? Demi Allah ya kawan, jauh dalam lubuk hati kehidupan mereka, Allah campak satu benda yang Allah janji kehidupan mereka. Pasal itu mukmin ada kehidupan dia ikhwan. Design hidup ada pada mukmin. Mukmin ada ikhwan cara hidup dia. Allah uji mukmin dengan sakit, Allah uji mukmin dengan tak ada duit, Allah uji mukmin dengan macam-macam. Mukmin kata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadir rasula. Jauh dalam hati dia, hati yang paling dalamnya orang tak nampak. Di atas ucapan ini Allah campak kehidupan yang tenang dan damai dekat dia ikhwan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami pasti bagi pada dia hidup yang bahagia. Ya bahagialah kita ikhwan. Itu cara kita faham hidup kita ikhwan. Tak ada duit, memang tak ada duit ikhwan. Tak ada duit. Kalau orang tak supply tiket, tak main lah kita. Hari itu terlepas kapal terbang, dia pun suruh beli. Nak beli apa? Tidak airport lah. Ini cara hidup kita ya kawan. Cara hidup kita. Satu hari Imam Ahmad kan dia dipukul oleh Mu'tazilah. Imam Ahmad pukul, orang tua kena pukul, sakit badan. Imam Ahmad boleh baca Quran. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tak menimpa apa yang jadi pada aku melainkan apa yang telah disurat oleh Allah. Dahsyat ikhwan. Cara dia bahagia, cara dia faham bahagia. Allah Akbar. Kita tengok satu orang tu senang, kita rasa dia bahagia. Kalau dia tidak mukmin pada Allah, antum demi Allah akan nampak Allah tunjuk tak bahagia dia kat mana. Cara kita ni ikhwan, kita mukmin pada Allah. Orang tengok, orang kata macam lipas gudung, duk tak sengap. Tapi dalam ujung hidup kita ni ada benda Allah akan zahirkan kebahagiaan pada hidup manusia. Semuanya daripada Allah ikhwan. Pasal itu kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ikhwatul iman, bahagia. Saya katakan kepada satu budak remaja yang pakai jilbab, dia ambil keputusan, dia remaja, budak segak, dia ambil remaja nak pakai niqab, nak pakai apa? Purdah. Pening dah bapak dia. Pak dia bukan pening apa, hang pakai lagu tu, apa orang kata kat mak hang tak pakai apa. Jadi mak tu duk fikir apalah aku nak kena jawab dengan orang pasal mak tak pakai. Dia datang, bapak dia datang bawa ke rumah saya minta nasihat. Dia kata, Ustaz, apa saya nak buat? Ustaz, boleh tak pergi cari hadis-hadis nasihat dia sikit? Dia suruh kita pergi cari hadis nasihat. Kepala otak dia. Saya katakan ikhwan, apabila manusia itu duduk di atas jalan agama dan dia telah membuat satu keputusan, inilah jalan Tuhanku, siapa tak boleh halang dia ikhwan? Siapa tak boleh halang dia? Kerana bila dia buat keputusan di atas nama dia iman kepada Allah ikhwan, dunia menjadi lemah, agama adalah kuat. Quran hadis menyatakan apa? Quran menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Peganglah kamu dengan tali Allah sekuatnya. Nabi menyatakan inna hadzal Quran hablullahil matin. Sesungguhnya Quran ini bila kamu pegang, dia bagi satu kekuatan yang kuat pada kamu. Satu budak muda umur belasan tahun ambil keputusan nak pakai niqab, nak tutup. Saya kata kat dia keputusan yang baik, teruskan. Mak dia duk tengok saya nganga. Dia kata nganga apa agak, kalau kak boleh pakai pun lagi baik. Dia tunduk, dia tak kata apa. Tak mau pakai, kita tak boleh paksa. Tak boleh paksa. Dia tak masuk dalam benda wajib. Tapi bila orang dia nak pakai, dia pegang di atas nama, dia nak wara', dia nak saleh, dia nak beribadat kepada Allah, jangan halang dia ikhwan. Agama ni, kelajuan agama tu super Concorde kalah. Atau pernah tengok kapal Concorde?
Tak biasa tengok lah. Memang tak pernah tengok televisyen lah ni. Alhamdulillah. Wah, muka tu tunjuk baca Quran, baca hadis. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ni semua tengok ayat muka, iPad tak ada, apa semua tak ada ni. Concorde turun di Singapura ya kawan. Johor bergegar. Kapal Concorde. Lah, dulu ada satu syarikat nama syarikat Concorde. Lah tak ada lah pergi mana pun tak tahu lah. Agama lebih kuat daripada itu ikhwan. Kuat ikhwan. Manusia hang letaklah bukit yang pejal. Hang letaklah bukit yang pejal. Apa Quran kata? Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an. Kalau Quran itu turun di atas bukit yang pejal, hancur bukit itu. Bukit ikhwan. Ya ikhwan, demikianlah agama ni Allah campak dalam hati manusia. Total, siapa tak boleh halang. Kufur sebenarnya dia tak kuat, maksiat sebenarnya tak kuat. Kenapa kita nampak macam kuat? Kerana kita tidak ada kuat dalam agama. Pasal kita tak kuat, pasal tu kita nampak dia kuat. Pasal kitanya lemah. Quran menyatakan wa kana syaitanu inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya dan helah syaitan adalah lemah. Tapi sampai hari ni kita rasa tipu daya dia kuat. Pasal apa ikhwan? Pasal kita lemah. Cara kita berpegang, cara kita bersemangat, cara kita melaksanakan, cara kita tunjuk kita punya sacrifice kepada agama kurang ikhwan. Karena itu ikhwatul iman, Allah turun, dia kata di sini Allah turunkan Alkitab kepada Rasul sebagai rahmah, sebagai hidayah, sebagai rahmah, sebagai hidayah, supaya manusia capai bahagia dunia sampai akhirat. Supaya manusia capai bahagia dunia sampai akhirat. Allah Ta'ala menyebut dalam ayat dia, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ayat ni orang buat tahlil selalu pakai. Sayang kalau dia tengok makna, memang dia berhenti tahlil 24 jam. Dia baca ayat ni, dia buat tahlil. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul yakni Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran daripada Rabbnya, penciptanya. Wal mu'minun, demikian pula orang-orang yang beriman. Kullun amana billahi, semua mereka beriman pada Allah. Wa malaikatihi, mereka beriman pada malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya. Ini hubungan mukmin dengan kitab yang Allah Ta'ala turunkan. Kita umat akhir zaman, kita kena percaya Taurat pernah diturunkan kepada Musa, Injil pernah diturunkan kepada Isa, Zabur pernah diturunkan kepada Daud, Suhuf pernah diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Kita kena percaya benda itu. Tetapi era ini, pusingan ini adalah pusingan Al-Quran. Kitab-kitab itu kita kena imani, yang turun kepada Nabi dulu. Tak boleh kita kritik, tak boleh kita hina. Kita tak boleh kata Isa untuk orang Kristian, tak boleh. Isa adalah Nabi mewakili semua. Isa adalah Rasulullah. Isa tak pernah salah, Isa tak pernah apa. Pasal itu bila Nabi hantar sahabat Nabi yang diketuai oleh Ja'far bin Abu Talib masuk ke negeri Najasyi, lepas tu tentera kafirin, musyrikin hantar juga wakil-wakil dia, terdiri daripada Amr bin Al-As, masa tu tak Islam lagi. Berlakulah dialog di antara Najasyi dengan wakil Mekah musyrikin dengan para sahabat Nabi. Kata wakil musyrikin Mekah, inilah kaum yang mereka, kau tanyalah kepada mereka apa pandangan mereka tentang Maryam. Kau tanyalah kepada mereka, nescaya kau akan dapati jawapan mereka menghina Maryam. Najasyi beralih muka kepada Ja'far bin Abi Talib bertanya tentang Maryam. Maka Ja'far bin Abi Talib membaca ayat daripada Al-Quran, bagaimana Allah bercerita tentang keadaan Maryam. Najasyi bertanya kepada Abu Talib, bertanya pada Ja'far bin Abi Talib, bagaimana kamu tahu benda ni semua? Kata dia, daripada Nabi yang diutuskan pada kami. Najasyi kata apa?
apa yang kamu bercakap tentang Maryam sama dengan apa yang kami baca dalam Injil. Kalaulah tidak kerana kerajaan yang besar ini, aku ikut hampa balik ke Mekah dan aku sanggup menjadi orang yang khidmat untuk Muhammad, cuci kaki dia ketika dia berwuduk, kerana dia membawa agama yang besar. Pasal itu ikhwan, Quran melarang kita menghina agama-agama silam. Nanti mereka akan mencipta idea menghina agama kita. Kita berhujah dengan mereka di atas apa yang Quran cerita tentang mereka. Kita kata tentang Kristian, kita kata tentang Isa, kita kata tentang Maryam, kadar kita kata tu apa yang Quran cerita. Baki kita tak boleh bercerita ikhwan, sebab dia agama silam. Kita bercerita berpandukan Quran, bukan berpandukan Bible. Bible itu panduan dia, ada hak ada batil. Kita bercerita di atas lembaran Al-Quran. Apa pandangan Quran tentang Isa? Isa adalah anak kepada Maryam. Maryam adalah perempuan yang suci. Dia bukan Tuhan, dia wanita. Ya Allah memilih dia melahirkan Isa dalam keadaan yang sangat ajaib. Sangat pelik. Allah memilih dan Allah mahu benda itu jadi. Dan kita mengakui babak-babak episod yang besar ini telah berlaku. Telah berlaku episod yang besar. Ada persamaan kita dengan mereka. Tetapi era ini bukan era Injil, bukan era Taurat, tetapi era kepada umat Muhammad, Al-Quran. Maka siapa-siapa yang beriman dengan Isa, yang beriman dengan Musa, dia tidak menerima Al-Quran, maka dia ditolak keimanan dia. Dalam hadis Bukhari, Nabi hantar surat kepada Hercules. Nabi katakan, kalau kamu beriman pada aku, Allah beri kepada kamu 2 pahala. Satu pahala kerana kamu beriman dengan Isa, pahalanya kedua kerana kamu beriman dengan Al-Quran. Yu'tika ajra marratain. Allah beri pahala 2, aslim taslam. Masuklah Islam, kamu akan selamat. Itu cara kita ikhwan. Kena sebut sesuatu yang baik tentang Nabi Isa alaihi salam. Kita kata yang kena salib itu bukan Isa. Ini pandangan kita ikhwan. Jangan takut bercerita kepada anak kita. Bagi tahu pada anak kita yang kena salib itu bukan Isa. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Isa diangkat naik di sisi Allah dan dia akan turun menjelang hari kiamat. Dia disimpan di sisi Allah. Dia dah ada. Allah pelihara dia. Habis yang kena salib di palang tu, kita kata orang lain. Ini kerja mereka. Kena beri penjelasan kepada anak-anak kita ikhwan. Kita menerima agama tauhid, mereka berada di atas agama syirik, tapi kita menerima kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan ikhwan. Jangan menghina Taurat, jangan menghina Injil, jangan menghina kitab-kitab silam, kerana itu termasuk dalam bahagian beriman dengan kitab yang diturunkan oleh Allah. Ikhwan, kita beriman dengan Al-Quran sebagai kitab, bukan kitab yang kita duk baca ni. Kita cakap-cakap dengan dia, dia kata aku pun ada kitab lah. Kitab tu tak imam tak apa, Al-Quran. Kita kata tuan baca buku apa? Saya tak baca buku, saya baca kitab. Rumah saya tak ada buku. Ustaz mai rumah saya satu buku tak ada. Rumah saya ada kitab. Ni siapa dia ikhwan? Ni nama dia orang tak tahu bahasa, tak erti bahasa punya orang. Umar dia, Ustaz nak baca kitab apa? Kita kata saya ingat anak nak baca buku kecil ni lah. Dia sengak tak kata apa. Dia turun balik naik kereta sembang dengan bini dia. Orang panggil dia baca kitab, dia baca buku pula. Dekat dia ni buku bukan kitab. Nanti dia pergi Tanah Arab, dia tak jumpa buku, dia jumpa semua kitab. Tanah Arab tak ada buku, Tanah Arab semua ada kitab. Besar ni pun Tanah Arab panggil kitab, Kutaibah, Makalah, semua dia panggil. Tapi mai di Malaysia tak ada kitab, semua ada buku pula. Kita beriman dengan kitab yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala ikhwan. Ikhwan, mengimani bahawa kitab tersebut benar daripada sisi Allah. Pasal itu ikhwatul iman, apa masalah kita? Apa masalah kita ikhwan? Masalah kitanya ialah zalikal kitabu la raiba fi. Tak boleh ragu. Setiap penjelasan Allah dalam Quran tak boleh ragu. Apa cerita, apa hukum, apa bicara, tak boleh ragu. Apa ayat kita lalui, ayat puasa, ayat hukum, ayat cerita, ayat berkenaan dengan mukjizat, i'tibar, kisah, semuanya kita masuk dengan kaedah la raiba fi. Tak ada ragu. Apa yang Allah cerita dalam Quran adalah benar. Sejarah Bani Israel,
kita kata la raiba fi, tak ada ragu. Allah cerita ayat hukum, kita kata la raiba fi. Allah cerita ayat zakat, kita kata la raiba fi. Allah cerita ayat pesaka, kita kata la raiba fi. Allah cerita ayat wasiat, ayat puasa, ayat hudud, ayat qisas, kita kata la raiba fi. Tak ada masalah mukmin dengan Alkitab. Allah cerita ayat tutup aurat, la raiba fi. Ayat apa datang dalam Al-Quran dan hadis-hadis apa yang datang secara sahih, kita kata la raiba fi. Kenapa? Di ujung tu Allah kata hudal lil muttaqin, dia bimbing kamu ke jalan yang sangat benar. Mengimani nama-nama kitab yang telah kita ketahui, seperti Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam. Membenarkan berita-berita yang sahih seperti berita dalam Al-Quran, berita daripada kitab-kitab terdahulu yang belum diselewengkan. Apa yang Injil cakap, kita kena percaya. Apa yang Taurat cakap, kita kena percaya. Yang tidak diselewengkan. Adapun apa yang Bible cakap, mungkin boleh percaya, mungkin boleh tak percayalah. Tengoklah sejauh mana sama keterangan dia itu dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah yang sahih. Mengamalkan hukum-hukum yang belum dihapuskan darinya serta redha dan tunduk kepadanya, baik kita memahami hikmahnya ataupun tidak memahami. Seluruh kitab terdahulu telah dimansuhkan, dihapuskan dengan Al-Quran. Ini cara kita menerima Al-Quran. Tak ada bicara apa. Itu dalam surat khabar kita kalau orang Kelantan kata bergegir pasal hudud. Kita orang mukmin ikhwan, kita tanya hudud ni mai kok mana. Kalau orang kata mai daripada metro, kita boleh syakwa sangka. Kata hudud ni mai daripada mana? Malaysia nak laksanakan hukum hudud. Kita tanya hukum tu mai dari mana? Orang kata daripada Al-Quran. Kita jawab pada dia la raiba fi, kami tak ragu. Buatlah. Orang tak fahamkan orang. Orang tak boleh terima, usahakan sampai orang terima. Tak ada masalah apa. Tak ada. Kalau satu orang nak kata saya tak setuju, ini orang yang pelik. Pasal Quran kata la raiba fi hudal lil muttaqin. Jangan ragu dan dia akan bimbing kamu ke jalan yang benar, ke jalan orang bertakwa. Tak ada apa ikhwan. Allah suruh kita sembahyang, Quran juga suruh sembahyang. Cukup waktu kita sembahyang. Tak tahu sembahyang macam mana? Belajar. Apa masalah dia? Hari ini apa masalah nak belajar? Tak ada masalah apa. Kita boleh duduk di sini lah kalau kita nak duduk. Ni dua kamera duk ada live. Duduk di rumah. Duduk di rumah tengok. Sama juga. Sama juga. Boleh, cuma tak boleh soal jawab je lah. Duduk sini boleh soal jawab. Duduk di rumah pun boleh juga. Tak ujung jari soalan keluar perut kata. Tanya saya nak tanya apa? Tanya perut. Kuliah-kuliah kita buat, sahabat kata Ustaz, ada soalan daripada penonton yang tak ada depan tapi ada di udara. Cuk, tanya soalan. Tanya berdebar. Mana satu tanya? Ikhwan, apa masalah dia? Kita boleh keluar televisyen GST. Siapa faham GST? Just contoh. GST tak boleh faham. Saya orang kampung tak boleh faham. Saya boleh faham apa? Mampu dah aku GST. Apa dia? Ni harga nak melambung naik. Semua nak kena bayar. Tapi antum tengok peranan media, peranan televisyen, iklan GST. Menteri-menteri cakap GST. Semua beritahu GST. Now 90% faham dah apa GST. Ada bimbang? Tak ada bimbang? Seronok lagi. Hore, GST mai. Seronok. Kalau GST awak boleh terang kepada orang, pasal apa hukum Allah awak tak boleh terang pada orang? Awak ada dana, you have fund, you government. Jangan bimbang, jangan duka cita. You ada ulama, you ada scholar apa? Lupa orang. Jalan dia hilang dah. Kena minum omega pula. Awak ada macam-macam. Awak ada TV, ada media prima, awak ada tu, awak ada surat khabar, awak ada semua.
move ke depan dan bagi tahu pada rakyat apa itu hudud. Tak ada masalah, apa buat nah. Cukup 5 tahun akan datang, satu hukum dilaksanakan. 5 tahun akan datang pula, satu hukum dilaksanakan. 20 tahun ada 4 hukum dilaksanakan. Much better from nothing. Kenapa ikhwan sikap tu berlapang dada kita? Zalikal kitabu la raiba fi. Ini tentera Amerika datang ke Kuala Terengganu. Contoh, kan? Dia bukan main makan kenduri. Ikhwan, saya katakan bahawa kita hari-hari kadang-kadang musim visit to Malaysia ni, kita jumpa macam-macam pelancong, England lah, London lah, Paris lah. Kadang datang apa bangsa kita nak kata pun tak tahu. Cakap macam itik dengan ayam. Kita apa kita kata? Sir, welcome. Dia tanya kita tak mana jalan-jalan ni, kita boleh tunjuk. Ada kita musuh dengan dia? Tak ada musuh. Dia mai keluarga dia nak makan angin, kita tak ada musuh. Tapi kalau mai dengan bala tentera ni nak makan angin ke? Nak makan kenduri rumah siapa ni? Tak ada jalan baik sangka, kena buruk sangka. Dia mai bercuti, baik sangka. Dia mai dengan family, baik sangka. Dia mai makan kenduri, baik sangka. Tapi dia mai dengan tentera, tak boleh baik sangka. Pun demikian, arena media masa boleh memberi penjelasan dan rakyat boleh hilang buruk sangka. Pasal apa hudud tak boleh terang sampai orang hilang buruk sangka? Boleh faham saya nak abang apa? Tak ada masalah dengan hukum Allah, ya kawan. Tak ada masalah. Yang bermasalah hanya manusia. Manusia bermasalah. Orang bawah tak boleh faham. Kita boleh faham. Ada radio, ada klasik, apa? National Classic. Beroperasi sampai tengah malam 24 jam dengar lagu-lagu, mengambil memori. Oh, dengar seronok. Klasik 24 jam. Klasik tu boleh selit pasal hudud. Orang tua-tua yang tak tengok apa Era FM, yang tak dengar Hot FM, THR, Time Highway Radio, dia boleh dengar klasik. Satu ustaz tua-tua menyelit masuk cara klasik. Syahdan bermula hukum hudud, cara lama, cara klasik. Orang klasik boleh dengar, oh, ni hudud berhenti sat. Kenangan di zaman silam keluar Brum, El Ramli. Keluar lagu-lagu klasik. Satu je soalan, nak buat ke tak mau buat? Itu saja. Kita tidak ada masalah dengan hukum Allah Ta'ala, ikhwan. Langsung tidak ada masalah. Oleh kerana itu, tidak dibenarkan mengerjakan hukum apapun dari kitab-kitab terdahulu kecuali yang benar dan ditetapkan oleh Al-Quran. Kita tak boleh ikut apa-apa hukuman, melainkan kita kena ikut hukuman Al-Quran. Antum bayang tengok Taurat Allah buat turun, Injil Allah buat turun, pun tak boleh ikut, kena ikut Al-Quran. Taurat Allah buat turun, Injil Allah buat turun, tapi dia ada masa kegunaan dan expired dia. Itu Allah buat turun. Apatah lagi kita tinggal kitabnya Allah buat turun, kita pergi ikut kitabnya orang putih buat. Kitabnya Allah buat turun pun ada dia punya tarikh tamat dia. Tambah kitab manusia buat berlawanan dengan kitab Allah. Ini sangat-sangat mencabar akidah. Mencabar akidah. Lepas tu pula undang-undang manusia buat ni pula boleh mengalahkan undang-undang Allah. Oh, dahsyat ikhwan. Ini yang patut kita ragukan. Inilah nama dia suatu perjuangan merubah tradisi, merubah undang-undang, merubah peraturan hidup daripada yang dikutuk oleh agama kepada yang diredai oleh agama. Perjuangan bijak pandai, ikhwan. Perjuangan orang pintar. Perjuangan orang yang beriman kepada Allah, merubah. Dalam juzuk-juzuk hidup kita ini ada benda yang patut kita ubah. Kena berjuang, ikhwan, perubahan itu. Ya, kena berjuang. Ini nama dia reformasi. Just pinjam bahasa saja. Reform mean what? I ask you. Please answer me. Reform mean perbaiki. Ada betul?
Islah. Orang Arab panggil islah. Reform bermakna apa dia? Islah. Mengubah apa yang bercanggah dengan hukum Allah. Ya. Di mana ada percanggahan, ubah. Kita berhenti lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, lampu kuning hati-hati. Ada tak bercanggah dengan Quran? Quran tak ada mention apa-apa pasal warna. Kalau lah mai satu masa, lagi 5 tahun akan datang mai satu masa. Pasal apa? Hijau kena berhenti, hormat, merah jalan. Boleh tak kita ikut? Boleh, why not? Apa ada pada warna? Tak ada. Apa yang tidak bercanggah dengan hukum Allah, kita boleh benarkan. Tapi apa yang bercanggah? Satu hukum dicipta dan hukum itu boleh menolak ketentuan hukum Allah. Ini kita tak boleh menerima. Mukmin kena meragui benda itu. Mukmin hanya tidak ragu dengan kitab Allah, Al-Quran. Ini satu perjuangan yang tak akan selesai, ikhwan. Selagi ada iman, kita akan berjumpa dengan benda ini, ikhwan, dan kita akan melakukan, beri penjelasan kepada ummah perubahan. Harap anak-anak kita, ikhwan, yang hari ini kita duk ajak mai kuliah sunnah kecil-kecilan, esok mereka besar, mereka boleh ubah satu benda yang kita tak boleh ubah. Harapan, kalau kita boleh ubah lagi bagus. Tapi harap masa depan anak-anak kita, antum bawa anak-anak antum kecil-kecil pergi mengaji, bagi tahu kat dia kita nak pergi mengaji sunnah. Antum pernah dengar cerita orang beritahu Luqmanul Hakim dengan anak dia dengan kalde? Ada biasa dengar? Tak biasa anak? Siapa anak? Tapi dia dengar pasal apa? Depa kata Luqmanul Hakim satu hari keluar dengan anak dia bawa kalde. Dia kata ke anak dia, nak, ayah hari ni ayah nak tunjuk pada kamu apa makna dunia. Kalde kan? Luqman bagi anak dia naik, dia seret. Jalan satu marhalah. Orang kata, lah, awak tak naik sekali. Kalde tu besar, rabatlah dua-dua. Dia pun rabat dengan anak dia. Rabat. Jalan satu marhalah, jumpa RNR yang kedua. Dia pun kata, lah tu dia pun kata, kalde kecil naik sampai dua-dua, mampu kalde tu. Dia kata, nak, inilah dunia. Tak apa nak, kita turun. Tadi hang naik, lepas tu kita naik dua-dua. Lah ni ayah naik, hang tarik pula nak. Jumpa RNR yang ketiga. Dia pun kata, tu dia, bapak besar saja, otak ada, akal tak ada. Dia besar naik, anak kecil tarik. Nak, inilah dunia nak. Depa kata, ni cerita Luqman. Tak tahulah Luqman mana, Luqman Madinah ke, Luqman ke, saya tak tahu. Depa kata cerita Luqman. Kita pun katalah cerita Luqman. Tak apa nak, jom nak. Hari ni nak kita jalan dua-dua. Jumpa pula marhalah yang keempat. Depa kata, tengok manusia lah ni, la haula wala quwata illa billah. Ada kenderaan tak mau guna. Nak, inilah dunia nak. Luqman kata, hang naik tak kena, aku naik tak kena, dua-dua ragah lagi tak kena, turun tak kena. Lagu ni nak, hang cari tali, kita ikat kaki, ikat tangan, kita bagi kalde naik atas kita pula. Kita tanggung kalde ni nak. Jalanlah mereka ni. Jumpa pula RNR yang kelima. Kan dia ada 7 perhentian. Kan ada 7 perhentian. Ini perhentian yang ke-7 lah ni. 7 perhentian. Ada tengok gambar tu? Era Fazira. Dia dengan siapa? Farid Kamil. Tu tak tengok lah. Banyaknya dosa aku, ya Allah. Semua ni tak tengok belakang. Kita usunglah kalde ni nak, hang pegang kaki, ayah pegang tangan. Jumpalah perhentiannya ke-7. Apa dia kata? Tengok manusia ni punya tak cerdik, last sekali kalde naik atas dia. Luqman kata, nak, inilah dunia nak. Kalau kita buat nak menarik perhatian orang, semua tak kena nak. Carilah perhatian Allah. Akhirnya jalan tepi sungai. Kalde tu memerontak tengok ayak. Gamaknya dia lapak ayak kot, memerontak, kaki tangan kalde tu terikat. Kalde tu jatuh dalam sungai. Bila kalde tu jatuh, kaki tangan terikat. Arwah lah.
Bapa ni terjun masuk dalam sungai nak selamatkan dia terlupa, dia tak tahu berenang. Anak tengok bapa lemah, anak terjun nak selamat bapa, anak pun tak reti berenang, matilah kaldia dengan tuan-tuannya sekali. Itulah riwayat Luqmanul Hakim. Mana punya Luqman ni? Quran bagi tahu, walaqad ataina Luqmanal hikmah. Luqman ni bijaksana, duk pergi terjun dengan kaldia tu buta perut punya kerja. Itu bukan Luqman. Luqman itu adalah hikmah, bijaksana. Pendidikan dia kepada anak bukan pakai kaldia, tapi pakai aqidah. Ya bunayya la tusyrik billah. Ini Luqman yang sebenar. Dengan kaldia itu tak tahulah, carilah sendiri Luqman mana. Tapi at least moral of the story. Moral of the story apa dia? Pegang sunnah, jangan pandang kiri kanan. Go. Get ready. Macam orang nak lari kan? Orang tanya, are you ready man? Yes, I'm ready. Anytime kita ready. Bunyi aja semboyan, lari. 100 meter, 200 meter, lari. Tengah-tengah lari tak larat. Kita boleh berhenti, tapi baton tu bagi ke orang lain. Baton tak boleh jatuh ke bawah. Berguguranlah orang ikut sunnah ini, mayat dia ditanam di merata tempat, tapi sunnah akan dipasing satu tangan ke satu tangan, satu tangan ke satu tangan. Ibarat kata orang Melayu, apabila ada yang patah, apa dia? Patah akan tumbuh. Patah akan tumbuh. Hilang akan berganti. Ya. Tapi Piramli buat satu lagu, di mana akan ku cari ganti. Ya ikhwan, di mana akan ku cari ganti. Ini kalau tak silap gambar Sabariah dengan Kasim. Ya, Sabariah dengan Kasim. Bukan Sabariah dengan Epa, Sabariah dengan Kasim. Ya, di mana akan ku cari ganti serupa denganmu. Ya, fila. Walaupun itu nyanyian ni lebih bernilai daripada Yahanana. Kenapa ya kawan? Nyanyian ini boleh dipusing makna dia kepada agama. Di mana aku cari ganti sunnah Nabi ku? Kalau dah tak ada sunnah Nabi, mana dia yang serupa dengan sunnah? Mana ada? Yang mai tak serupa ya kawan, beleng. Beleng sungguh ya kawan. Nabi kata jangan, dia kata boleh. Nabi tak buat, dia buat. Nabi kata bid'ah sesat, dia kata bid'ah baik. Beleng sungguh ya kawan. Karena itu ikhwatul iman, jangan ragu dengan kitab Allah, jangan ragu dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan ikhwan? Dipimpin ya. Macam mana dia nak kita pimpin ke dia tanya soalan? Oh, dia ni muslimat, sekali-sekala nak sembahyang. Oh, nak buat ramai-ramai lah, dengan satu ustaz pimpin dia lah, ustazah lah. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah maha mengetahui. Ulama kita pernah meriwayatkan, riwayat-riwayat menyatakan sembahyang duha itu pernah dibuat dalam keadaan berjemaah, tetapi dia bukan ghalib. Maksudnya dia bukan kebiasaan. Dia dalam 23 tahun hayat Nabi sekali itu jadi sekali itu. Artinya kalau satu orang tu dia nak buat sembahyang duha, suami masalah, dia nak buat sembahyang duha di rumah, dia nak ajak anak dia, nak didik isteri dia, dia pun sembahyang di rumah, kita kata boleh. Tapi bukan ghalib, bukan apa, bukan dia agenda mingguan.
sekali-sekala aja cak nak sembahyang duha beramai-ramai, tak apa, sekali-sekala di atas nama litakdib, nak mengajar, cukup sekali tu aje lah. Lepas tu baki yang ada, dia bertanya soalan, kita ajaklah duha begini, sekali kita ajak dia ramai-ramai, ajak dia. Jadi kita semayang tak duha pun, ikhwatul iman, lepas semayang kita zikir kuat-kuat, subhanallah, subhanallah, boleh ikhwan. Bila kita nak ajak makmum kita, kita tengok budak-budak sekolah ni duk sebut tak betul, baca la ilaha illallah, suruh dia ikut ramai-ramai, ikut ustaz baca, boleh ikhwan, tapi bukan ghalib, li ta'dib, untuk ajak. Lepas tu sagi sembahyang lain jalan macam biasa, zikir pelan-pelan lah. Nak jadikan dia sebagai amalan harian, hari cuti nak buat duha ramai-ramai, hari cuti nak buat sembahyang tasbih ramai-ramai, ini bukan daripada perjalanan Nabi dengan para sahabat. Tidak. Nak buat sembahyang duha, buat. Sekali je kita nak ajak orang macam mana bacaan-bacaan dia, buat. Kita orang pergi haji, mesti orang pergi haji, dia nak ajak orang tawaf, dia buat satu Kaabah replika letak depan dia ni. Lepas tu dia buat kerusuh mingguan, dia duk ajak, ni Hajar Aswad, ini rukun Yamani, ini rukun Iraqi, ini rukun Syami, macam mana kita nak alih bau kita. Dia seorang-seorang duk tunjuk, dia duk pusing dekat tu, dia pusing main kat ni, tak apa, buat lah, pasal dia nak ajak. Tapi dia pergi buat yang perdana sebiji macam Kaabah asal, yang tu jangan cari masalah akidah dengan Tuhan. Yang ni semua kita kata ke orang haji, jangan duk pergi ikut lah. Jangan pergi ikut, ini satu mungkar. Sebab itu bukan proses ajak dah ikhwan, itu proses manasik pelaksanaan. Ajak ni yang setiap minggu ni dah ajak. Satu je Kaabah kecil kita buat replika, kita tunjuk lah. Tak mana dia, kita tunjuk lah. Ni kita pergi ambil 2 hari 2 malam, duduk satu tempat, buat Kaabah betul, Kaabah besar surau kita ni. Lepas tu semua pakai ihram, buat Safa, buat Marwah, panggil orang tawaf ramai-ramai, semua dia sebut labbaik Allahumma labbaik, semua sebut. Ini kita kata ini satu bid'ah dan mungkar dalam akidah. Walaupun satu dunia kata boleh, demi Allah kita tetap kata dia mungkar. Kita tak peduli apa orang nak kata. Sistem belajar lain, sistem mengamal lain ikhwan. Ajaklah orang. Kita boleh ajak orang dengan cara kuat, dengan cara pelan. Ini ada riwayat daripada Ibnu Abbas, daripada hadis Al-Imam Al-Bukhari, menceritakan Nabi ajak sahabat wirid semayang. Nabi ajak semayang. Bahkan semayang tu Nabi ajak, Nabi tak ajak semayang luar semayang. Macam kita kan, ustaz berdiri, ni berdiri macam ni, ni tangan nak buat macam ni. Tak, Nabi ajak sahabat dalam semayang betul. Nabi naik di atas mimbar, badan Nabi menghadap ke arah kiblat, Nabi takbir, Allahu Akbar. Jemaah di ujung boleh tengok Nabi takbir. Nabi rukuk atas mimbar, i'tidal atas mimbar, nak sujud Nabi turun daripada mimbar, Nabi sujud. Sahabat kata, kenapa pelik ya Rasulullah? Hadis ini riwayat daripada Ummu Salamah. Imam Syafi'i begitu seronok dengan hadis ni, dia ambil, dia simpan dalam Tetapi kebanyakan daripada solat Nabi tak berdiri di atas mimbar. Tapi hari tu Nabi berdiri salat atas mimbar. Pasal apa? Nak ajak praktikal sembahyang pada umat. Sila buat. Tapi hari-hari duk buat lagu tu bukan ajak dah tu. Tu dah jadi habit. Bila zikir nak kena riau kuat-kuat, bila zikir nak kena gantung mikrofon, bila baca doa nak kena amin, amin. Sekali-sekala ajak orang tak apa. Tapi hari-hari kita berdoa, kita sendirilah tadah tangan minta pada Allah apa kita nak minta. Dengan suara yang rendah, dengan jiwa dan bahasa yang tadarruk, merendah diri, ya Allah, minta. Kita nak minta depan Allah tu. Dan Allah tu Rabbul Alamin. Maka jangan jadikan habit lah. Jadi habit masalah. Wallahu a'lam. Bismillah. Ya. Ya, wallah. Ya, ya.
Wallahu ta'ala alam, hanya Allah Maha mengetahui. Seingat Ustaz, kalau kita buka dalam kita tengok bab sembahyang jemaat, Imam Syafi'i memuatkan dalam bab jemaat itu perkataan Umar Al-Khattab dalam bab sembahyang jemaat, iaitu Imam Syafi'i bawa asar satu orang berkata kepada Umar Al-Khattab lepas sembahyang subuh, dia berkata pada dia bercakap di zaman Umar, dia duk cakap macam ni, dia kata Allah sayang hari ni hari jemaat lah. Dia kata lagu tu. Jadi Umar faham maksud dia, artinya dia nak musafir, dia sayang hari ni hari jemaat. Artinya yang menghalang dia safar itu pasal hari jemaat lah, pasal nak kena sembahyang jemaat, nak kena tu kan. Dia kata pula lepas sembahyang subuh, sayang dia kata hari ni jemaat. Kalau hari Sabtu lah ni juga nak keluar lah ni juga dia kata Umar Al-Khattab. Umar dalam riwayat tu Umar kalih kepada dia, Umar perambat dia pergi. Umar kata keluarlah ni juga, apakah hari akan menghalang safar kamu? Kata Sayyidina Umar. Imam Asy-Syafi'i bawa riwayat ini untuk menyatakan tidak ada halangan safar pada hari jemaat. Nak keluar. Kalau dalam kitab lama-lama dia kata lepas sembahyang jemaat, pasal nak kira 40 orang sembahyang jemaat, kita katakan tidak. Nak keluar awal ke, nak keluar lambat sikit ke, atas dia. Baik, dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, orang musafir gugur sembahyang jemaat, maka dia pakai highway, maka dia sembahyang apa? Dia sembahyang zuhur lah. Maka bila dia sembahyang zuhur, dia ambil sifat zuhur lah. Zuhur itu boleh dijamak dan boleh diqasarkan. Dia jalan lah. Dia pagi pakai highway, pergi mana pergi sini, dia hanya dengar azan dalam radio lah. Tapi kalau dia pakai jalan kampung, jalan-jalan dengar azan betul mai, maka afdal pada dia untuk sembahyang jemaat. Kerana Quran kata idza nudiya lis-salati, apabila diseru ke telinga kamu seruan sembahyang jemaat, fas'au ila zikrillah, cepat-cepatlah pergi. Quran kata lagu tu. Namun kata Imam Syafi'i, tetaplah sembahyang Jumaat untuk orang safar itu tidak wajib. Tetapi ayat Quran kata berhentilah, sembahyanglah jemaat. Maka tidak ada halangan kita nak keluar safar. Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari dalam bab safar, Imam Bukhari buka bab seolah-olah Al-Imam Al-Bukhari buka bab dia bersetuju sembahyang jemaat ini boleh dijamakkan. Kita boleh ambil asar, bawa ke jemaat, boleh buat qasar. Bab yang dia buka itu seolah-olah dia bersetuju. Jadi itu ada khilaf lah di kalangan para ulama kita. Sebahagian nanti kita baca dalam Bulughul Maram, pandangan tuan punya syarah kepada Subulus Salam, dia lebih berpandangan apa dia? Tidak ada riwayat Nabi jamak sembahyang jemaat dengan sembahyang zuhur. Dia punya pandangan sembahyang jemaat dengan asar. Tetapi Al-Imam Al-Bukhari membuka bab seolah-olah dia bersetuju jemaat itu boleh asar boleh dibawa kepada jemaat dengan jamak takdim. Kerana ada begitu, kita mengakuilah ini khilaf yang ada di sisi para fuqaha. Tapi jemaat tidak menghalang orang sembahyang berdasarkan asar Umar Al-Khattab. Untuk jemaat tidak menghalang orang safar berdasarkan asar Umar Al-Khattab tadi. Wallahu a'lam. Encik ada soalan ke? Alhamdulillah, summa alhamdulillah ikhwan, mudah-mudahan kita diberkati, kita dirahmati oleh Allah dunia sampai akhirat. Wa ila liqa. Pelajaran kita akan datang, kita akan berbincang panjang lagi insya-Allah ikhwan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.